Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh, Nahar Singh, rakan-rakan koordinator dari CDL, Dr. Mustafa Majid, rakan-rakan guru CDL dan juga para peserta yang saya hormati sekalian. Terima kasih kerana menghadiri pada sesi pada kali ini iaitu siri pertemuan hands-on online session yang ke-25. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama menghadiri hari Jumaat minggu yang kedua dalam bulan Februari. Terima kasih juga kepada Datuk kerana sentiasa bersama dengan kita pada setiap minggu dengan perkongsian-perkongsian yang sangat bagus. Kadang-kadang sebagai refresh, kadang-kadang memang ilmu yang baharu, jadi kita menambah ilmu setiap minggu sesama warga pendidik yang ada dalam sesi perkongsian pada kali ini. Baik, untuk tidak melengahkan masa lagi, pada hari ini kita akan mendengar lagi satu sesi perkongsian daripada Datuk Dr. Mahinder, DDMS kita dengan tajuk The Lost Cohort. Minggu lepas kita berkongsi ilmu tentang 10 Stress Management Strategies. Hari ini cerita lagi menarik, The Lost Cohort. Untuk itu saya persilakan Datuk Dr. Mahinder untuk meneruskan majlis. Datuk, dipersilakan. Terima kasih Dr. Zalina dan selamat sejahtera dan selamat petang kepada semua yang ada dalam sesi kita pada petang ini seramai 140 orang sekarang, dan terima kasih kerana dapat meluangkan masa untuk sesi kita pada hari ini. Tajuk kita pada petang ini ialah The Lost Cohort. Pada tahun 80-an, bila lepas kita masa tu ada SRP dan pelajar daripada tingkatan 3, kalau ada 8 kelas, naik ke Form 4 tu mungkin tinggal 4 kelas sahaja. Ramai akan terpaksa tinggalkan sekolah. Yang dapat retain pun mungkin tak ramai. Beberapa orang saja, terpulang kepada grade yang diperolehi. So dalam 2 tahun yang terakhir ini, kita tertanya-tanya. Ramai yang nyatakan bahawa ada murid yang dalam 18 bulan yang terakhir ini tidak hadir ke sekolah. Kalau muncul sekali 2 saja. Ada yang mungkin dia tak buat secara rasmi tetapi dia dah tak mau datang ke sekolah. Ada yang hanya tunggu mungkin hujung minggu bulan ini akan datang untuk SPM sahaja. So apakah yang akan berlaku kepada this cohort? Saya nak mulakan dengan definisi cohort. Definisi cohort ialah sekumpulan individu daripada lingkungan umur yang sama, berhajat ke arah yang sama dengan matlamat yang sama. So pelajar SPM kita ni merupakan satu cohort. So kita ada cohort tahun 2020. Sekarang ini tahun 2021 pihak cohort akan mengambil SPM. We don't know how many, berapa ramai yang memang kerana pandemik segala kerjaya atau laluan mereka tu tergugat. Yang terbaik, yang ada banyak support family dan cikgu dan sebagainya, they are carrying on. Tapi ada juga yang just we worry, will they become the lost cohort? Dan lost cohort ini tidak akan menjelma tahun depan. Penjelmaan lost cohort ini mungkin akan kita nampak 5 atau 10 tahun daripada sekarang. Mereka yang datang daripada kumpulan ini, kita nampak dia pencapaian mereka memang tergugat dan kadang-kadang they lost their way. They lost their way. Apa yang mereka nak capai. Kita semua dah mungkin arif dengar tentang the VUCA World. Pada tahun 2019, sebelum saya bersara, IAB menganjurkan education in the VUCA World. International Conference di IAB Genting. Pada masa itu bulan Oktober, awal bulan Oktober, saya bersara pada 9 Oktober. Kita tak tahu pun akan berlaku pandemik 2 bulan kemudian.
But we had this very successful conference di IAB Genting, Education in the VUCA World. Kita terdengar terminologi volatile. Bahawa kenapa volatile? Kerana tak dapat ditentukan. Uncertain. Volatile ini boleh berubah. Dan kita dapati dalam 2 tahun yang lepas ini, kita melalui volatile punya situation yang berubah-ubah. Pelajar datang ke sekolah, lepas tu kita kita adakan PDPR dan balik ke sekolah dan PDPR. So, very volatile, tak ada siapa yang mempunyai jawapan. Bukan saja pihak pendidikan saja, untuk kesihatan, untuk juga bidang-bidang lain, bukan saja Malaysia, di setiap negara. Masalah yang sama. Uncertain, kompleks. Kenapa kompleks? Kita tak tahu satu jawapan kepada masalah yang kita hadapi. Dan ambiguous. Even the virus pun kita masih lagi sedang belajar. Mula-mula kita sangka daripada 2 dos cukup. Sekarang kita masuk ke booster dose. Dan mungkin kita akan masuk ke the 4th dose. We don't know. So it's ambiguous, the whole thing. Tetapi ini adalah keadaan sebenar yang kita terpaksa hadapi. Now, the lost cohort ini kita semua faham. Banyak kali tuan-tuan dan puan-puan dah dengar. Teaching loss, kerana cikgu tak dapat mengajar dengan sepenuhnya. Sepatutnya kalau face to face ada 4 waktu, bila kita buat online, sometimes we are doing only 2 waktu. Dan plus learning loss. Because of teaching loss, there's learning loss, maka bila campur 2 ni, persamaannya menjadi learning deficit. So, oleh kerana learning deficit ni, ada pelajar yang loss of interest, loss of motivation, ada distraction, ada yang mula kerja, dan pelajar form 5 dan semua mula bekerja dengan Grab dan sebagainya. So, they already distracted kepada arah lain. Bagaimana kita nak mengurus fenomena ini? Setiap keadaan berbeza. Situasi di sekolah kita berbeza. Untuk kohort tahun 2021 ni, yang akan ambil SPM 3 minggu lagi, saya cadangkan supaya mungkin buat tracking. Dr. Zalina, maybe you can start dengan your zone, ya bangsa. Do some tracking untuk mengetahui di mana pelajar kita. Sekolah sendiri boleh buat tracking kerana tak ramai. Hanya memantau atau track 150-200 pelajar tingkatan 5. To find out what actually where they are. Kalau daripada satu daerah kita boleh tahu, kita boleh extrapolate. Yang penting mereka mesti dapat bantuan. Sebenarnya saya 2 hari lepas ni saya jangka saya nak call kawan di kementerian, mungkin Dr. Rafi nak kata, boleh tak kita permudahkan kalau pelajar masa SPM itu keputusan dia gagal atau dan sebagainya, can we bagi mereka retain, datang balik ke sekolah, nak repeat. Kalau dia tak nak repeat the whole SPM, maybe by subject. Kerana ini keadaan VUCA. Dalam keadaan VUCA, keputusan dan solution yang kita cari berbeza. Kita tak boleh ikut klosa-klosa yang ada. We have to think not out of the box. Kita kena fikir, why is the box there in the first place? So let's think why the box is there. Let's remove the box. Kalau kita bagaimana kita nak pastikan supaya isu kemungkinan berlakunya the lost cohort ini dapat kita kurangkan. Supaya ia tidak menjadi ketara kepada cohort tahun 2020 dan 2021. Dan mungkin juga tahun 2022 punya cohort. Kerana mereka akan masuk ke form 5 bila bulan Mac dan sebagainya, hujung Mac. So, ini adalah cabaran-cabaran yang dihadapi. So, marilah sama-sama kita beri perhatian supaya tidak berlakunya the lost cohort, kerana potensi dalam kalangan murid ini adalah tinggi. Everybody can learn and everybody can do something in their life. Boleh buat sesuatu. Kita bukan nak melahirkan semua doktor dan semua engineer. Kita nak melahirkan pelajar balik kepada falsafah pendidikan kebangsaan, a good citizen. A good citizen boleh buat apa pun. Saya pernah jadi guru di Maktab Tentera Diraja, memang pelajar dipilih dan sebagainya. Saya sentiasa beri nasihat ini kepada pelajar saya. I said, remember, you are RMC students. What I expect from you all is to be the best in whatever you do. Even if you decide to nak jadi penjual kereta, it doesn't matter. Atau nak jual kereta second hand pun, it doesn't matter. But if you decide to do that, kalau anda nak buat perkara itu, make sure you become the best in what you do. That will be your trademark as a bekas pelajar Maktab Tentera Diraja. So tuan-tuan dan puan-puan, di luar sana,
mungkin ada mereka yang akan masuk ke dalam the lost cohort ini. Artinya apa maksud lost cohort? Dia tak ada satu hala tuju yang akan mengoptimumkan kebolehan dia. Apa yang kita boleh buat untuk supaya kita boleh minimalkan tidak berlakunya the lost cohort daripada lepasan SPM tahun 2020 dan 2021. Itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sanggup bersama pada petang ini. Saya serahkan kembali kepada Dr. Zalina. Baik, terima kasih Dr. Mahinder atas perkongsian itu tadi. Saya kira tajuk ni menarik Datuk, kerana saya petik semula apa yang Datuk nyatakan tadi. Kalau boleh jumpa dan berbincang dengan Dr. Ahmad Rafi tentang sekiranya murid kita boleh datang semula ke sekolah, terutama mereka yang dah lost kat mana kita tak tahu, hilang dari radar. Kalau di Kuala Lumpur kita ada lebih kurang 2,000 murid kita yang hilang dari radar sebenarnya, dan kalau tapi itu bukan tingkatan 5 sajalah, keseluruhan. Tapi kalau kita boleh dapat mereka itu semula dan berikan bimbingan, kerana kita tahu seperti Datuk kata, learning loss dan teaching loss tadi menyebabkan banyak faktor. Murid-murid kita sebenarnya ada yang terpaksa pergi bekerja, memang tekanan kehidupan rentetan daripada MCO, ada yang hilang tempat bergantung, ibu dan ayahnya meninggal akibat daripada pandemik tersebut. Jadi mereka sendiri tidak ada arah tuju lagi. Memang saya kira tindakan ataupun peranan pihak sekolah sangat penting untuk menarik semula mereka itu supaya memberikan peluang untuk mereka meneruskan pelajaran. Kalaulah kita boleh buat repeat untuk mereka itu ambil lagi peperiksaan, alangkah bagusnya Datuk. Sebab Datuk sendiri cakap tadi kan, dalam VUCA World ini kita tak boleh ikut yang dah kita desainkan sebelum ini. Mungkin dah ada perubahan-perubahan. Kalau anak murid kita satu Malaysia, saya tak tahu berapa banyak, berapa ramai mereka. Kalau di KL pun dah sejumlah demikian, lebihlah lagi bagi negeri-negeri yang besar. Kalau kita boleh bantu mereka, sangat bagus, kerana mereka ini ialah peneraju untuk generasi akan datang dan kepimpinan pada masa depan. Baik, terima kasih sekali lagi. Dr. Zalina, saya nak bagi satu je contoh lagi. Selepas Perang Dunia Kedua, ramai yang tertinggal sekolah. Hampir 3 tahun, 4 tahun. Dan kemudiannya, ada yang dah berumur 11 tahun, 12 tahun, balik ke macam tahun 2, tahun 3 dan sebagainya. Dan mereka dapat menghabiskan dan ambil senior Cambridge pada zaman itu, dan they managed to catch up. They managed to catch up. So dengan catch up plan kita maybe take over. Ya, mungkin sebab pada ketika itu Datuk, dia tidak berasas atau depends on age. Usia, mungkin pada hari ini dah kita tengok pada usia mesti berapa tahun di sini, berapa tahun di menengah atas. Kalau zaman itu, saya kira tak kira umur berapa tahun pun boleh ambil MCE, kan? Boleh, yes. Jadi kalau boleh balikkan cara begitu untuk kohort ini, 2-3 tahun ini, saya rasa itu membantu mereka. Kalau tidak, kita akan kehilangan mereka yang sangat human pandai. Capital. Okay, thank you. Terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk Dr. Mahinder atas perkongsian yang sangat baik, yang kita sedar keadaan itu sedang berlaku dalam kalangan anak-anak murid kita. Dan saya yakin pengetua, guru besar, pentadbir dan guru-guru yang ada menjadi peserta hari ini memang di dalam fikiran tuan-tuan dan puan-puan tentang keadaan ini. Kita fikirkan dan kita cuba bertindak untuk membantu anak-anak didik itu supaya mereka tidak terus hilang dari radar. Baik, terima kasih sekali lagi. Maka dengan itu kita akan teruskan sesi kita pada petang ini dengan hands-on online session yang kepada siri yang ke-25. Untuk itu saya persilakan Cikgu Hadi Salihin alias Bun. Silakan Bun.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Dr. Zalina kerana menyerahkan majlis kepada saya. Terima kasih juga diucapkan kepada Dr. Mahinder Singh atas perkongsian yang sangat-sangat menarik sebentar tadi. Saya rasa bukan setakat menarik, malah satu perkongsian yang kami guru-guru perlukan, semangat dan juga dorongan yang kami guru-guru di sini perlukan buat masa ini. Kami mungkin tak sedar ataupun tak tahu nak namakan anak-anak murid yang tertinggal ni sebagai apa. So sekarang at least kita dah tahu satu nama, iaitu The Last Cohort, dan kita akan ada satu image dalam mindset kita tentang The Last Cohort dan apa yang kita nak buat untuk anak-anak kita di The Last Cohort ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua yang hadir pada sesi perkongsian ilmu siri ke-25 Connecting Dots Learning. Hari ini CDL Hands-on Online Session bersama-sama dengan guru pakar kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nur Hanida binti Mansur. Baik, dalam diam tak diam, hari ini kita dah sampai ke sesi 25 ya, dengan objektif kita masih sama, iaitu berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan, membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Baik, diulang lagi sekali kepada mereka yang baru hadir hari ini mungkin ya, peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan, subscriber ataupun ahli bagi CDL, dan pendaftaran ini adalah secara percuma dan peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar, dan sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Jumaat selama 1 jam setengah dari jam 3 hingga 4:30 petang. Dan untuk pengetahuan semua, sehingga setakat siri ke-25 ini tiada satu Jumaat pun yang kita skip, walaupun cuti sekolah, walaupun cuti umum, dan alhamdulillah nampaknya program ini setiap minggu sekurang-kurangnya 150 orang peserta yang menyertai. Dan sesi ini juga dirakamkan dan ada di dalam portal Connecting Dots Learning dan boleh ditonton semula. Alhamdulillah. Dan sijil juga disertakan menerusi pautan yang akan diberi pada akhir sesi, dan juga perkongsian ini adalah secara hands-on. Maknanya perkongsian ini dijalankan oleh seorang guru pakar, dan kita semua sebagai peserta akan hands-on, akan cuba buat apa yang dikongsikan. Dan kita ada hashtag iaitu Cikgu Bantu Cikgu. Baiklah, kita berkenalan pula dengan guru pakar yang akan berkongsi pada hari ini, iaitu speaker kita, Cikgu Nur Hanida, boleh juga dipanggil sebagai Cikgu Hani. Ya. Kini sedang bertugas di SMK Taman Desa Rawang. Siapa yang selalu pergi dekat area Rawang ni, SMK Taman Desa ni dekat dengan Ion. Dekat dengan Ion Rawang tu. Siapa yang selalu pergi ke area situ mungkin tahu SMK Taman Desa ni tak nampak ada Jamsar, tapi kalau sebut Ion Rawang, cikgu-cikgu di Selangor saya rasa tahu dekat mana tempatnya, dan di situlah SMK Taman Desa. Guru akademik biasa, mengajar matematik menengah atas, pendidikan Bachelor Sains Kepujian Statistik dari Universiti Putra Malaysia, dulu dikenali sebagai Universiti Pertanian Malaysia, mendapat diploma pendidikan KPLI Matematik dari Maktab Perguruan Ipoh Perak, pernah bertugas di SMK Seri Manjung Perak, SMK Impian Emas Johor, SMK Tun Perak, dan SMK Tun Perak dekat dengan Tesco Rawang, dan juga sekarang SMK Taman Desa Rawang. Okey, sudah berkhidmat selama 18 tahun. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama membina macam mana e-book, macam mana PDF tukar kepada e-book dan kemudian terus menjadi rak buku, bersama-sama dengan Cikgu Hani, dengan tajuknya mudahnya membina rak buku digital daripada Flipbooks. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Okey, untuk itu sedikit sebanyak saya nak beritahu kepada semua peserta, sekiranya nak tanya apa-apa, boleh letakkan di ruangan chat. Saya akan kumpul soalan-soalan itu dan kita akan moderate lah sesi ini bersama-sama. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan Cikgu Hani. Okey, terima kasih ya moderator kita petang ni, Cikgu Bun Hadi Salihin. Semua peserta-peserta yang hadir pada petang ni, okey, termasuk Dr. Mahinder Singh, Dr. Zalina. Okey, perkongsian kita petang ni santai-santai je ya. Kita nak buat perkongsian untuk membina rak buku digital. Okey, sebelum jadi rak buku tu, dia sebenarnya dia akan jadi flipbook dulu. Okay, flipbook ni rasanya semua orang dah pernah
kenal Flipbook ni, dah pernah buka lah. Okay, kalau macam di sekolah pun ada buat program, sekarang ni dah glamour, dah gunakan Flipbook sahaja. Okay, sebab buku program sekarang kita dah secara digital. Okay, rak buku ni bila digital kita boleh sebutlah sebagai e-library. Kita jadikan dia sebagai library, e-library. Sebab dia menjadi maya, secara maya. Okay. Objektif utama. Okay, objektif utama kita untuk sesi perkongsian petang ni. Okay, yang pertama sekali. Okay, kita nak tengok dia punya kita nak tahu ciri-ciri dan keistimewaan rak buku. Okay, yang kedua. Okay, tujuan dan fungsi rak buku digital. Okay, apa sebenarnya tujuan dia dan fungsi utama dia. Okay, yang ketiga kita akan belajar cara mudah nak bina rak buku digital ni secara hands-on. Saya akan tunjukkan hands-on macam mana. So semua peserta, cikgu-cikgu semua boleh follow nanti. Di akhirnya nanti saya akan bagi ruangan untuk cikgu-cikgu share semua share link rak buku yang cikgu dah bina petang ni. So kita tengok hasilnya. So kita ada 300 lebih kat sini. So saya harap nanti sharing tu memang banyak lah. Setiap orang dapat share satu. Memang kita akan buat satu lah petang ni. Okay. Okay, rak buku digital, Flipbook keistimewaan dia. Okay, dia kemas dan tersusun. Maksud dia kita boleh simpan di dalam satu rak yang organize lah. Jadi dia tersusun. Dia lagi satu, dia menarik dan senang dibawa. Bila kita dah simpan dalam rak buku tu, file-file atau buku-buku kita yang dah dijadikan PDF tu dah menjadi buku digital. Bila-bila masa kita nak klik buka tu lebih senang. Kita tak perlu lagi, orang lain pun bila kita share tak perlu lagi buka saiz yang besar untuk file PDF tu. Sebab dia dah dimasukkan dalam website tu dan dia jadi ringan lah, senang dibawa dan senang dibuka. Ni jimat data dan tempat. Maksudnya space kita pun lebih jimat. Kita tak perlu download, install di dalam laptop ataupun handphone. Terus buka aja. Okey, lagi satu, dia mudah dan percuma. Okey, sebab yang mana saya dah buat tu. Okey. Web yang saya guna ni dia lebih senang lah, user friendly sedikit. User friendly dan yang penting sekali percuma. Okey. Apa tujuan dia? Okey, untuk bina rak buku digital ni. Kadang-kadang tanya orang, cikgu-cikgu pun tanya kenapa kita nak belajar kan? Okey, sebenarnya bila kita belajar untuk hari ni, kita nak buat rak buku digital ataupun Flipbooks. Okey, sebenarnya automatik kita akan belajar buat Flipbooks. Macam tadi saya kata sebelum jadi rak buku dia akan jadi Flipbook dulu. Okey, Flipbook ni biasanya kita sebagai cikgu-cikgu kat sekolah memang tak lari daripada nak buat buku program. Okey, macam-macam program majlis di sekolah yang dibuat dan kadang-kadang kita terkena naik nama sebagai AJK buku program. Kena buat buku program. Kalau sebelum-sebelum ni buku program kita print. Okay, tapi sekarang kita dah nak jimat paperless. Kita nak paperless, kita nak jimat sikit. Tak perlu lagi nak print. Kita hanya di hujung jari. Hanya digital. Okay, jadi kita nak jadikan di Flipbook. Okay, kalau bukan di sekolah pun kadang-kadang untuk kenduri. Sekarang kenduri kahwin pun dah ada Flipbook untuk jemputan kad kenduri. Okay, dan macam-macam majlis lah kalau kita nak buat pun. Okey, lagi sebagai koleksi bahan bacaan anak-anak ataupun student kita lah. Okey, tak terhad untuk student saja. Kalau kita nak buat koleksi bahan-bahan tu, mungkin bahan-bahan PDP yang kita dah buat, kita nak simpan secara organize, kita masukkan dalam rak buku digital. Okey, ataupun untuk anak-anak kita yang kecil, kalau kita ada buku-buku cerita, kita nak simpan di dalam satu tempat, kita buatkan rak buku
Senang. Satu link tu dia buka, ada buku, pelbagai buku dia boleh buka dan baca. Okey. Lagi, okey. Kalau nak jadikan koleksi di pusat sumber atau bahan bacaan nilam. Ni kalau cikgu-cikgu pusat sumber ni memang sesuai sangat. Okey, memang okey sangat untuk membuat rak buku digital ni. Okey, lagi satu sebagai koleksi peribadi. Kalau kita ada koleksi-koleksi yang kita nak simpan, yang mudah kita nak buka di mana-mana, sebagai yang lebih organize, kita boleh simpan dalam rak buku digital. Okay, itu antara tujuan dia. Okey, ini rak buku digital, e-books ataupun e-library, flipbooks, apa sajalah yang berkenaan. Okey, ni antara contoh. Ni gambar ni, nampak nampak almari dia. Inilah rak buku. Kita simpan di dalam almari. Ini salah satu contoh. Ini saya punya rak buku ni. Okay, saya namakan Digital Library Cikgu Hani. Okay. Macam-macam dah. Apa saja koleksi saya punya bahan PDPR sepanjang sepanjang kita PKP yang PDPR tahun lepas tu saya simpan di dalam ni. Okay, jadikan buku dan simpan dalam rak buku. Okey, ni pun ada lagi contoh lagi. Okey. Okey, kalau nak tengok, okey, saya bawa pergi round-round dululah. Kita tengok satu yang saya punya Okey, sebab saya ada banyak rak buku lah yang saya dah buat. Ini salah satu, boleh nampak Okey. Okey, ini salah satunya rak buku, tak penuh lagi ni. Okey, saya masih ada kat atas ni lagi sebab ini salah satu email. Dia rak buku ni dia ikut email kita lah. Okey, kalau kita klik macam buku teks pun kita boleh simpan dalam ni. So dia tak berat lah untuk kalau student nak buka buku teks melalui rak buku ni, tak perlu lagi dia download dan install. So contoh kalau ini saya buka buku teks ni. Okey, dia akan tulis view. Ni contoh dulu saya pergi kita round dulu tengok. Okey, ni rak buku dia. Okey, so kita akan klik macam kita buka buku biasa. Okey. Inilah dia punya flipbook ni. Okey, ni contoh. Okey. Next, okey, cara nak kongsi rak buku tu sama ada melalui QR code ni, QR ataupun link yang diberilah, kita akan copy link ni dan share di mana-mana. Okey. Ini cara mudah dia. Hari inilah kita nak belajar cara mudah nak bina rak buku digital. Yang pertama, okey. Hari ini saya akan guna Flip HTML5. Ini ialah web base, okey. Salah satu rak buku digital yang kita boleh guna. Sebenarnya kat luar tu banyak lagi web yang kita boleh guna untuk rak buku, tapi saya pilih hari ini yang Flip HTML5. Okey. Sebab saya rasa ni lebih mudah. Okay, senang je kita nak guna. Okay, yang penting sekali, nombor 2, perlu ada file PDF. Okay, file PDF, cikgu-cikgu pun dah familiar kan. PDF ni sebenarnya daripada mana-mana file kita buat, daripada Word, Microsoft Excel, PowerPoint pun kita boleh transfer kepada PDF. Kemudian kita boleh jadikan flipbook. Okey, lepas tu bila kita upload file yang PDF tu, dia akan terus automatik jadi flipbook. Okey, dan kemudian baru kita masukkan ke dalam bookcase. Bookcase ni rak buku tu lah. Okey, yang mana kita nak letak di dalam bookcase ataupun kita tak nak, kita hanya nak jadikan flipbook pun boleh ataupun nak masukkan pun boleh. Sekejap lagi saya tunjuk Okey, yang kelima ni. Okey, barulah jadi rak buku digital bila kita dah masuk dalam bookcase. Okey, kalau flipbook tu dia sampai setakat jadi buku program. Okey. Okey, yang saya sebut kita nak guna tadi tu ialah HTML5.
Okey, HTML5 ni sebenarnya dia satu platform web based yang kita nak guna. Okey, dia besar sebenarnya dia punya fungsi. Okey, dia punya apa lagi yang kegunaan dia untuk HTML5 ni. Okey, boleh dijadikan homepage. Okey, sama ada kita nak buat digital publication, nak jual buku pun boleh. Okay, tapi untuk hari ni saya tekankan kita guna HTML flip ni, HTML5 ni untuk jadikan bookcase ni untuk free. Rak buku. Okay, hari ni kita tekankan kita hanya nak gunakan bookcase dia sahaja. Okay. Ini tadi saya kata percuma. Okey, mana-mana pun benda yang percuma sebenarnya dia terhad lah. Dia tak dapatlah keistimewaan sangat. Tapi setakat percuma yang saya guna ni okey je, boleh je. Menarik je rak buku yang dibuat tu. Okey, ni kita kalau kita yang percuma dia ada had dia. Okey. Okay, storage dia sampai 20 je. Okay, dia tak besar lah. Tapi 20 gig tu pun kira dah banyak. Okey, untuk sehari kita hanya boleh upload 5 rak buku. Bukan 5 rak buku, 5 buah buku. Okey, 5 buah buku. Okey, yang ni dia punya yang kita dapat lah. Okey, convert. Dia bagi free je, kita convert. Okey, satu buku tu hanya terhad untuk 500 page. Okey, ni dia punya ciri-ciri yang diberi. Auto flip mode, okay, slide mode ni semua, print page, ni semua dibagi. Custom background color ni untuk kita punya home page nanti. Okay, yang ni yang free. Ni lagi background image semua. Ini yang free lah. Tapi yang free pun dah cukup. Okay. Macam tadi saya kata, kalau sehari hanya boleh upload 5 buah buku. Tapi kalau satu kita gunakan HTML ni, kita gunakan satu email 5 buah buku sehari. Okey, kalau rasa nak banyak lagi, kita boleh guna email yang lain. Kalau macam dah penuh dah tadi 20 gig tu dalam rak buku kita ni, gunakan email yang lain. Kalau nak percuma lagi lah. Kalau rasa bagus kita nak top up kepada pro, kalau platinum pun boleh juga. Okey. Ni kita akan kita hanya type je flip HTML5. Okey. Ini saya tunjuk dulu secara ni teori dulu. Okey, type je flip HTML5, dia akan keluar lah. Okey. Okey, kemudian kita akan masuk kepada pastikan ambil yang flip HTML5 sebab kalau tengok kat bawah dia akan ada banyak lagi pelbagai jenis. Okey, yang kita nak guna hari ini ialah flip HTML5. Okey, lepas tu dia akan masuk dekat sini. Okey, dia akan minta kita untuk sign in. Okey, dia akan minta untuk sign in dekat atas sebelah kanan ni. Okey, sign in. Okey, kemudian kita akan klik lah bila dah sign in. Okey, masa sign in tu kita pilih je sign in with Google macam biasa. Okey, kalau kita nak daftar apa-apa pun, yang ni lebih senang lah, kita terus je account yang sedia ada kita pakai tu, sign in with Google, automatik akan masuk ke sini. Okey, dia akan create account, dia akan masuk kat bahagian ni. Tapi cikgu pangkah je kat kanan ni untuk masuk ke web, ke homepage. Okay, kejap lagi kita pergilah, kita tour secara hands on. Ni homepage dia. Okay, dia akan masuk dekat sini. Okay, nampak kat atas ni flip HTML5. Okay, yang penting sekali kita nak guna bahagian kiri ni dekat bahagian homepage. Okay, homepage dekat bahagian flip, my flip, maksud dia buku yang kita upload berada di dalam my flip. Maksud dia di dalam folder my flip sini. Folder ni macam simpanan store di belakang. Okay, yang penting dekat my bookcase. My bookcase ni lah rak buku digital cikgu-cikgu. Okay, yang ni lah yang dia akan keluar yang tadi gambar buku tu.
Okey. Okey, kalau homepage, okey, tadi saya tekankan 3 benda kan. Homepage ni untuk lebih kepada kita nak tukar kita punya avatar kita, kita punya profile kita lah. Macam ni kat depan ni masa awal-awal saya buat, dia automatik bagi je gambar random, gambar siput ke apa ni. Okay. So kita nak tukar, kita tekan je dekat homepage. Okay. Dan kita dekat profile, kita boleh edit dekat profile. Sekejap, saya tak nampak. Okay, edit homepage ni. Okay, edit homepage ni. So dia akan masuk bahagian kita punya profile. Sini tekan dekat profile. So boleh tukar lah. Tukar nama, okay, display name. Maksud dia kita punya untuk HTML ni nama tu kita tukarkan kepada apa. HTML5 ni dia lebih kurang macam social media juga. Okay, macam Facebook, macam Instagram juga sebenarnya. Tapi kita nak gunakan dia punya flip dengan bookcase. Okey, pada settle dekat homepage ni. Okey. Ini bila-bila masa pun tak apa. Cikgu boleh buat anytime nak tukar tu. Okay, yang penting hari ni kita nak fokus dekat my flip ni. Ni kalau nak tukar profile setting semua. Okey, kita pergi pada my flip. Okey, my flip ni yang penting. Tekan dekat my flip ni. Dia akan keluar folder. Okey. Okey, bila tekan dia akan keluar sini, dia akan jadi default. Folder ni default, dia tak ada nama lagi. Okey. So, cikgu boleh tekan pada folder tu dan tukar, ataupun nak tambah lagi, cikgu boleh tekan tukar. Sorry, sekejap saya dah pergi dekat ni dah. Sekejap lagi saya bawa ke betul punya hands on lebih jelas lah. Ini secara teori Okey, sorry Dekat yang my flip ni, yang saya kata store di belakang tu, dia ada folder. Folder ni boleh bina banyak folder. Kategori folder. Sama ada kita nak buat folder untuk hobi, untuk kita punya kelas. Okey. So kita buat folder tu. Banyak folder pun boleh. Lepas tu kita upload ikut folder. Okay. Kemudian bila masuk kepada bookcase, yang bawah tu. Okay. Bila masuk kepada bookcase, dia hanya ada satu sahaja bookcase. Okay. Bila account free, bookcase ni hanya benarkan kita bina satu rak buku saja. Satu almari saja ada. Tapi walaupun satu, kita boleh letak berapa banyak buku pun. Asalkan tak melebihi storage tadi. Okay. Kalau akaun yang premium atau pro, kita boleh tambahlah bookcase, banyak bookcase. Tapi kalau cikgu nak buat banyak lagi bookcase yang lain, okay, rak buku yang lain lebih banyak, buatlah akaun yang lain. Okay. Kita kan email ada banyak akaun, kita boleh buat yang lain, dapatlah bookcase yang baru, rak buku yang baru. Kalau satu akaun untuk satu bookcase, untuk yang free lah. Okey, bookcase ni pun kita boleh tukar nama default dia semua ni. Okey. Ni contoh. Ni contoh saya punya HTML flip saya. Saya punya page saya lah. Saya dah tukar dah ikon ni, avatar saya. Okay, dah tukar nama. Okay. Dekat my flip saya sebelah ni pun dah ada 3 folder. Saya buatkan 3 folder. Hobbies, saya buat untuk mathematics dan lain-lain lah. Okay, lepas tu dekat bookcase pun saya dah tukar nama menjadi e-library Cikgu Hani. Saya buat nama dia. Kalau tak tukar, dia akan jadi default sahaja. Okey. Ni salah satu ni contoh masa awal-awal tu saya buka account. Okey. Setakat ni ada ke pertanyaan? Saya tak sempat nak tengok dah dekat chat tu. Setakat ni nampaknya tak ada lagi. Semua cikgu baru tulis nama je dekat situ. Moderator enjoy makan kacang. Makan kopok. Oh, kopok. Okey. Teruskan. Okey. Okey. Tadi saya kata yang paling penting kita nak sediakan rak buku ni
kena ada file PDF. Okey, file PDF kalau cikgu nak cari sendiri, download terus dari internet pun boleh ataupun daripada sharing file. Saya boleh bagi kejap lagi, saya akan sharekan file yang PDF. Okay, mungkin cikgu tak ada kot file PDF. Okay, saya akan sharing. Jadi, lepas tu kita akan buat buku sama-sama. Okay. Okay, kemudian sama ada convert sendiri. Okay, apa saja yang cikgu buat dalam Word, PowerPoint, Excel, cikgu boleh convert sendiri kepada PDF. Okay. Okay, so sekarang kita akan masuk pada sesi hands on. Okay, ready ya? Nanti saya akan share file semua, cikgu boleh ambil dan kita akan bina. Hari ni semua harap bagi kerjasama, kita bina sama-sama, lepas tu share. Kita tengok rak-rak buku cikgu. Jadi macam mana? Okey, okey. Ni langkah pertama kalau nak dapatkan PDF tu. Okey, download terus dari file ataupun share file. Okey, ni ada contoh file yang saya sekejap. Okey, saya akan share dekat message tu ya. Okey. Okey, cikgu tengok kat ruang message. Okey, saya ada bagi file. Okey, saya bagilah 3 terus. Cikgu boleh buka. Klik, lepas tu cikgu download dan simpan. Okay. Untuk hari ni sebab kita nak terus buat kan, dia simpan je dalam dalam desktop. Senang, kejap lagi kita nak akses balik. Okay. Rak rujukan artikel untuk satu kajian. Boleh juga kan? Kita boleh letak je apa saja. Senang kita nak akses buku tu kalau kita dah letak kat rak buku kan. Okey. Okey, saya dah bagi tu. Boleh buka tak? Cikgu boleh buka tak? File yang saya beri. Ya, ada nak tanya ke? Okey, bila klik tu, ni satu contoh file PDF yang Datuk Doktor bagi last week. Saya jadikan PDF. Okey. Okey, kita boleh buat hari ni rak buku ni. Okey, klik pada ni lah download dan simpan di dalam desktop cikgu, simpan di dalam file. Okey, sebab kita nak guna kejap lagi. Okey. Okey, itu satu cara saya bagi sharing dari saya. Okey, kalau langkah kedua pula, kalau kita nak dapatkan kalau kita nak dapatkan file PDF daripada kita convert terus daripada file yang kita pakai tu. Contoh sekarang, saya sekarang tengah guna saya punya paparan ni PowerPoint. Okey, saya buat dalam PowerPoint. Jadi okey, saya akan klik pada file dan print. Okey. Ni cara nak convert kepada PDF. Sama ada dekat sini pun ada, boleh save as Adobe PDF. Okey, tapi dekat print pun boleh. Tekan pada print, cikgu tukar dekat printer tu, tukar kepada Microsoft Print to PDF. Okey. Okay, print to PDF dan tekan print. Dia akan keluar nak simpan di mana. Okay, sekarang saya simpan sebagai ni rak buku so saya tulis rak buku. Okay, ini saya simpan dekat tempat di sini file saya ni. Pastikan tahulah simpan di mana sebab kejap lagi nak cari balik bila kita nak upload jadikan buku. Okay, saya save. Ni dia tengah loading
uploading, dia akan save sebagai PDF. Kalau save biasa, dia akan save sebagai PowerPoint. Okay, sekarang kita nak tukar jadi PDF. So dah ada dah. Sekarang bila dah settle tu, maksud dia dah jadi PDF. Okay. So itu cara untuk convert daripada file biasa. Okay, so saya terus bawa kepada flip tu Okay, cikgu-cikgu lagi sekali siapa yang tadi terlepas tu type aja flip HTML5. Okay, so klik yang atas kali ni flip HTML5. Okay, macam saya ni dah keluar dah. Dia dah ada apa? Dia dah ada nama saya sebab saya dah login dah. So kalau belum, cikgu perlu sign in dulu. Tekan sign in ke atas. Gunakan Google sendiri je, akaun yang sedia ada tu. Okay, buat sama-sama boleh. Sekarang sama-sama boleh buat. Nanti boleh siap dah. Hari ni dah boleh jadi satu rak buku. Okay, cikgu sign in. Kemudian dia akan, kalau dah sign in, tekan ni je, make a flipping book. Cikgu Hani. Ya. Cikgu Hani. Kalau macam kita sign in with Google tu, kalau kita pakai Google MOE, Boleh. ada apa-apa kelebihan ke pakai Google MOE ataupun sama? Sama je kot, sama je. Dia macam, ni macam Slido lah, sama je kan? Dia sama je, dia tak ada kelebihan. Ada setengah aplikasi tu kalau pakai MOE dia bagi. Ya betul, macam Canva tu ada. Macam Canva. Ni sama je Sama je. Tak apalah, pakai MOE lah kot kan. Senang. Boleh je. Okey, terima kasih. Ada satu cikgu Hani. Tadi cikgu Ili tanya, nanti boleh tak cikgu Hani sharekan semua slide ni dekat rakan-rakan? Okey. Ni saya akan tunjukkan. Saya akan share slide ni jadikan flipbook. Okey. So ada nanti flipbook, saya akan share nanti. Okey, nanti dalam flipbook lah Terima kasih. Ya, okey. Okey, semua dah dapat ke? Dah dapat sign in. Bila dah dapat, dia akan keluar paparan macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey. Cikgu hanya pangkah je dulu sebab kita nak pergi pada homepage kita. Pangkah sebelah atas tu ada pangkah. Okey, pangkah. Okey, akan masuk kepada ni, macam ni. Dapat ke? Dia macam biasalah, sign in macam biasa, dah masuk dalam paparan tu. Dekat sini yang kita nak tour dia. Okey, 3 benda tadi. Homepage. Kita tekan homepage. Okey, dia pergi pada homepage kita. Okey. So, bila dekat homepage, kalau cikgu nak edit, tekan dekat edit homepage. Okay, tekan edit homepage. Okay. Biasanya kita akan edit dekat profile lah. Ni sini ada profile, dia ada book setting, module setting, kemudian ada profile. Okay, tekan profile. Okay, dekat profile ni kita boleh tukar display name kita. Untuk account flip ni, account HTML ni, tukarlah nama. Kalau tidak tadi dia jadi nama default kan. Okay, lepas tu boleh tukar. Okay, boleh save. Sorry, sekejap. Nak tukar ke banner. Banner tu yang gambar yang atas tu besar. Kalau nak tukar kemudian pun tak apa. Okay, avatar kita punya gambar kita tu. Okay, nak tukar. Kemudian save. Okay. Sebab saya memang yang sama. Okay, so ini untuk homepage. Okey ke? Cikgu kalau yang homepage ni kemudian nak setting tukar pun tak apa. Okey. Okey. Sekarang kita nak pergi pada my flip. Saya nak tunjuk satu contoh. Saya nak masukkan saya punya slide hari ni yang saya buat hari ni. Saya nak jadikan flipbook. Saya masukkan dalam rak buku saya. Nanti saya akan share, semua orang boleh tengok. Okay, so saya tekan dekat
Okey, kalau cikgu-cikgu yang baru sign in, MyFlip ni kosong lagi kan? Ada satu je default. Okey, so cikgu boleh tekan dekat MyFlip. Okey, dia akan pergi dekat sinilah, folder. Folder ni saya sebut sebagai store untuk simpanan di belakang. Okey, store ni kita boleh tempatkan dia lah ikut kategori. Macam hari ni, saya dah buat, saya ada banyak dah ni. Dah ada banyak folder. Okey, macam hari ni, okey, katakanlah saya nak letak dekat, cara nak tambah folder kat sini ada tambah kan? New folder. Okey, saya tambah satu. Okey, tambah folder, tekan folder tu. Okey, untuk hari ni saya letak sebagai CDL. Okey, kategori dia CDL yang perkongsian saya. Ni nak cari pun tak apa, nak biarkan kosong pun tak apa. Oh sorry, tak sempat lagi. Okey, CDL, lepas tu create. Okey, dah ada dah. Ini ialah folder CDL. Okey, ni yang penting kita nak tambah buku, kita nak upload buku. So tekan je dekat add new book. Cikgu-cikgu boleh buat yang tadi saya dah bagi bagi file tu, file PDF. Cikgu boleh gunakan file tu ataupun cikgu nak guna file PDF cikgu sendiri pun tak apa. So add new book. Okey, dia akan keluar sini. Upload PDF. Ni ada siapa dah menconteng dah ni. Okey, upload PDF. Okey, dapat ke? Boleh. Okey, upload PDF. Okey. Saya punya tadi apa? Saya simpan dekat desktop. Cari balik dekat mana yang kita simpan tu. Rak buku. Tadi saya simpan sebagai rak buku, nama yang saya buat ni. Sekarang punya perkongsian. So saya klik. Okey, dia akan upload. Nampak tu. Kalau line laju, lajulah. Kalau line slow, dia lambat sikit lah. Dia akan upload, kemudian dia akan converse-kan. Ini untuk upgrade, no thanks. Okey, sementara dia tengah convert tu, dia tengah upload, dia ambil masa sikit lah. Okey, so kita sebelah kiri ni ada title kalau nak tukar. Okey, sini kita boleh tukar lah. Rak buku digital. Okey, description ni kalau cikgu nak terangkan lagi lah lebih panjang lagi kan. Rak buku tentang apa, boleh lah type kat sini. Keyword ni kalau kita nak letakkan dia punya keyword. Okey, rak buku. Dia tak nak letak yang keyword pun tak apa. Ni lambat sikit ni nak convert. Dia tak keluar. Okey, dah keluar dah ni. Nampak tu hijau. Okey, maksud dia tengah jadikan flipbook. File kita tadi tu dia tengah convert jadikan flipbook. Dah siap dah. Cikgu-cikgu punya macam mana? Yang bawah ni iklan. Bila kita ambil yang free, biasalah kan, adalah iklan keluar. Okey, cikgu punya macam mana? Dapat ke tak? Apa respon? Tak, dan nak kejar. Okey. Nak buat rak buku. Okey. Okey. Ada yang dapat, ada yang tak dapat tadi. Rak buku tadi, kejap kita bagi settle ni dulu. Yang dapat tu kita teruskan dulu. Okey, bila dah jadi, okey, ni contoh saya punya. Yang tadi saya bagi contoh file tu ada 3 file tu kan. Mana-mana cikgu guna pun tak apa. Okey, kemudian apply. Okey, dia dah masuk dalam ni. Dan okey, bila dah apply tu kita boleh kejap okey, dekat atas ni. Okey, dekat atas ni sebenarnya adalah link buku kita ni. Kita boleh copy dan share di mana-mana.
Tak nak ambil sekarang, kejap lagi pun ada cara lagi nak cari. Dekat atas ni pun tengok ada sebenarnya. Okey, ni dah jadi dah ni. Dah ada flipbook, maksudnya dia automatik masuk. Okey, kemudian kita pangkah je. Tengok atas tu ada pangkah. Ni coba ni. Ya. Sekejap. Ada yang terlepas ni, dia kata macam mana nak upload file. Dia nak jumpa perkataan upload file tu di mana. Okay. Saya pun nak bantu pun saya pun dah terlepas kat mana. Okey. Nak upload file tadi tu di mana? Di bahagian mana? Okey, lagi sekali Okay, dekat my flip tu. Okay, bila kita tekan my flip. My flip, okay. Kita ada folder. Folder tu kita sendiri. Kita cik. Kalau nak guna sedia ada folder yang default tu pun okey, tak ada masalah. Kemudian kita nak tukar folder pun boleh. Okey. Okey, katakanlah cikgu hanya ada default tu, cikgu klik pada default tu. Sini ada nampak tak? Add new book. Tadi saya pun kat sini buat dekat default je. Okey, dekat default pun tak apa. Tu kemudian kita tukar. Okey, add new book, tekan, ni dia keluar. Upload PDF. Okey. Tekan je upload PDF tu. Cari file di mana cikgu simpan. Apa-apa file yang PDF apa-apa file yang PDF. Dia akan jadi flipbook. Maknanya kalau kita ada album gambar keluarga pun kita dalam PDF. Boleh jadi jugalah Ya, boleh. Koleksi. Okey, apa-apa kita punya koleksi ke kita nak jadikan flipbook, kita boleh upload sini. Masuk ke dalam rak buku. Jadi upload file tu, cikgu boleh upload apa-apa PDF. Tadi tu, tunggu dia loading, dia akan ambil masa sikit lah convert. Dia bergantung kepada capaian internet kita. Okey. Cikgu. Ya. Cikgu. Saya Puan Piza. Saya nak tanya, kalau yang macam nak buat album tu, gambar-gambar pun kena save dalam PDF juga? Ya. Dia mesti upload daripada PDF. Maksudnya bukan gambar kan kita masuk daripada handphone masuk ke dalam laptop kita tu kan. Bukan maksudnya nak save pergi ke Word ke password pergi ke PDF, bukan macam tu lah. Maksudnya save terus ke PDF lah. Cikgu simpan gambar tu dalam mana? Kalau boleh terus convert ke PDF okey lah. Kalau tak boleh masukkan dekat Word dulu ke baru convert. Okey. Asalkan jadi PDF kita boleh masukkan rak buku. Okey. Terima kasih. Okey, so bila dah settle. Okey, tadi kan kita kat mana tadi? Okey. Kat mana tadi? Kat mana tadi? Yang kita CDL tu kan, yang saya dah masukkan tadi kan? Contoh saya dah convert. Okey. Dah jadi. Okey, ni dah jadi, dia dah masuk ni. Okey. Dekat bahagian bawah jumpa ada tak? Cikgu berjaya tak convert masuk satu buku? Dapat tak? Boleh? Okey, bila dah berjaya dia akan masuk dekat sini. Okey. Kat bahagian bawah ni ada share. Okey, bila share tu dia akan keluarlah QR dengan dia punya link. So kita boleh copy link ni dan share di mana-mana lah. Ni untuk flipbook sahaja. Ni kalau sharing link yang kita sharing ni untuk flipbook. Okey, dia belum jadi belum kita share lagi. Assalamualaikum. Saya nak tanya. Selepas kita upload PDF tu kan, dah berjaya dah upload PDF tu, dia muncul dalam bentuk flipbook tu kan? Ya. Lepas tu saya nak pergi ke mana yang flipbook tu? Flipbook. Macam mana nak pergi balik dekat bahagian yang cikgu tunjuk ni? Okey, cikgu tekan je dekat my flip ni. Tekan my flip balik. My flip. Ataupun dekat tepi tu kan ada je cikgu punya folder, tekan je. Dia akan keluar ke sini lah. Okey. Terima kasih. Ya. Main-main dekat tepi my flip tu. Okey.
kalau kita nak share buku ni sahaja, satu buku, contohnya yang ni sebagai buku program ke kan. So ambil dekat share dan ambil lah dia punya sharing ni. Okey, ni sharing buku sahaja. Okey. Next, okey, bila kita dah ada buku tu, dekat bawah, dekat my bookcase. Nampak tak? Cikgu nampak my bookcase. Default lagi kan? Cikgu punya mesti bila first time dia akan jadi default sahaja. Okey, klik default tu. Okey, macam saya ni dah banyak. Kalau cikgu-cikgu dia hanya ada satu lah. Tadi baru upload satu. Betul tak? Cikgu pun dapat tak? Berjaya tak? Kalau nampak muka saya macam dapat kan? Dapatlah ni. Dapat. Ada satu buku keluar kan? Okey, Alhamdulillah. dapat. Okey. Lepas tu dekat Kagum title tak? tu, title tu default kan? Tak cantik lah nama dia default. Jadi dekat bawah tu ada kecil je butang edit setting. Nampak tak? Semua nampak? Ni apa? Ajar secara online ni susah. Okey. Semua nampak edit setting dekat bahagian bawah ni yang macam bintang tu. Tekan edit setting. Kita boleh tukar. Default tadi tukarlah nama. Tukar kepada library saya. Tukar je apa-apa nama. Inilah nama untuk rak buku kita. Yang penting tukar title je. Yang lain-lain tu biar je. Boleh? Tukar title je. Kita nak title tu. Sebab yang lain kadang dia tak bagi untuk tukar sebab perlu yang account pro dan premium. Title dibenarkan tukar, so kita tukar. Tukar, lepas tu save jangan lupa save. Bila save barulah ada nama title rak buku kita tu. Okey, berjaya. Berjaya. Kena tekan pensel tu kan? Ada pensel tu. Ada pensel ke? Ni dekat bawah edit setting. Saya dah berjaya dah tapi tak mana jalan lah tadi. Maknanya dekat saya punya folder tadi tu ada gambar pensel, saya tekan baru boleh tukar title. Oh, tu tukar title folder. Pensel, gambar pensel. Tu tukar pensel. itu tukar apa? Cikgu dekat tukar pensel sini itu kita tukar nama folder. Tadi saya tunjuk tu tukar nama rak buku. Tak apa, boleh je. Kalau cikgu nak tukar folder dekat pensel ni, edit setting. Tukarlah kan. Okey dah, save and close. Okey. Lepas tu cikgu pergi dekat bawah my bookcase. Dekat bawah tu. Kita boleh ada banyak rak lah sebenarnya. Rak satu saja. Rak satu saja. Rak satu saja. Folder boleh banyak. Okey. So dekat my bookcase ada default kan? Ada tulis default kan? Klik je my bookcase tu. Okey, klik my bookcase. Dia hanya keluar satu sahaja. Default tu kan? Inilah rak buku. Sebenarnya ini rak buku. Kita hanya ada satu almari sahaja dibenarkan sebab ini percuma. Tapi satu almari pun kita boleh letakkan banyak buku. Okey, dalam 20 GB. Saiz dia 20 GB. Okey, so kita nak tukar default tu, klik. Dekat sini lah. Dapat tak? Sampai ke sini tak? Berjaya sampai sini? Tadi gambar pensel tukar nama folder. Sekarang kita nak tukar nama rak buku. Dekat bawah ni ada edit setting. Yang ikon biru macam star tu. Warna rak buku. Okey, warna rak buku kejap lagi. Yang sempat saya baca ni. Nak tukar warna rak buku. Kejap lagi. Bila kita pergi kat rak buku nanti, kita boleh tukar. Okey, sekarang berjaya tak tukar nama? Title. Ramai yang berjaya ni. Berjaya?
Maksud dia okey dah tu. Okey, bawah pada title tu ada link. Okey. Link ni kita boleh copy. Highlightkan, copy. Inilah link rak buku kita. Oh, tadi link buku, sekarang link rak buku. Betul. Tadi link untuk flipbook sahaja. Untuk satu buku lah. Satu buku, ya. Sekarang link untuk rak buku. Ataupun kita guna QR ni. Okey, kita nak tengok keberhasilan dia. Okey, kejap saya nak bagi file ni. Saya ada buat Padlet sini. Saya nak cikgu-cikgu letakkan di dalam Padlet link rak buku cikgu. Saya nak buka tengok menjadi ke tak. Sekejap saya share link. Tu ramai tu berjaya. Okey. Okey, cikgu masuk dekat Padlet yang saya bagi ni. Okey. Kemudian ikut kategori. Okay, ada sharing link rak buku guru sekolah rendah, guru sekolah menengah, IPT atau college ataupun lain-lain. Dekat mana cikgu nak letak? Okey, cikgu tambah kat tanda tambah tu. Okey. Cikgu share link cikgu. Boleh buat sekarang. Siapa yang dah berjaya tadi? Tu cikgu ada yang tanya tu, dokumen yang diupload tak keluar kat rak buku macam mana tanya dia. Cantik. Oh, tak keluar kat rak buku. Dia tak berjaya kot tadi. Dah siap upload dah? Dah siap. Dekat folder ada tak? Cikgu Cantik. Dekat folder ada tak? Cikgu Cantik. Dia kalau ada dekat folder, maksud dia selamat lah. Ada. Tapi kalau dekat folder pun tak ada, bermaksud dia belum berjaya upload. Dia belum habis upload ikut internet lah. Mungkin. Ni Cikgu Hani, sementara kawan-kawan kita tengah share dekat dalam Padlet tu. Okey. Ada 2 soalan daripada Cikgu Wan Suhaiza dan Cikgu Atira. Ni ramai dah masuk. Okey. Cikgu Wan Suhaiza, tadi ada soalannya apa ya? Sekejap. Hari ni chat meriah Chat. Sekejap. Tadi ada Cikgu Wan Suhaiza tanya. Mana tadi? Bla. Ni ada yang ramai share flipbook. Ada yang juga share rak buku. Ada yang confused ni. Kalau share rak buku, dia akan jadi okeylah. Ada yang share flip saja kan? Okey, Cikgu Wan saya tanya, adakah flip HTML5 ni sama dengan AnyFlip? Lebih kurang saya rasa. Okey, satu lagi Cikgu Atirah kata, flip ni akan disimpan dalam Google Drive ataupun dia akan disimpan di website flip HTML? Website HTML. Maksudnya tak kacau drive kita lah Tak. Okey. Maksudnya kita ada 20 GB secara percuma di website HTML. Maksudnya satu email akan ada 20 GB. Ya betul. Okey. Ni ramai dah masukkan dah ni. Ni contoh. Saya klik satu. Dia tak ada dalam buku. Dia tak masuk Oh ni contoh yang tak masuk Okey. Kita patah balik. Mungkin ada masalah. Okey. Mungkin dia tak masuk dekat rak tu. Okey, cikgu-cikgu patah balik dekat bookcase. Puan. Ya. Saya dah link tu title saya dah tukar. Okey, link dah dapat. Cuma saya nak tukar yang nama folder tu macam yang Puan tunjuk kat sini PDPR matematik kan. Macam saya nak tukar nama yang tu. Saya tak boleh. Dia tulis default. Dia tukar, dia masih default. Okey. Yang title dah okey dah. Klik pada default tu. Klik pada default. Okey, tekan dekat gambar pensel. Ada pensel dekat bawah tu. Edit setting. Okey. Boleh Okey, kita
Yang masalah tak ada tadi tu. Okey. Okey, masalah tak ada buku kan? Rak ada tapi buku hilang, buku tak ada. Okey, jadi dekat bila buka dekat my bookcase, terus tekan pada bawah ni bawah my bookcase tu dia akan keluar inilah. Okey, cikgu tekan add book. Okey, add book ni dia akan cari balik dekat folder. Folder cikgu ada buku apa-apa dia akan cari. Okey. Kalau tak masuk, okey, cikgu klik dan savekan, dia akan masuk. Mungkin ada terlepas kot tadi, masa dia dah berjaya masuk dekat folder tapi dekat rak buku hilang, tak ada. Jadi cikgu tambahkan add book lah. Add book ni, saya ulang balik add book ni maksud dia cari balik dekat folder. Maksud dia ada store, dia ada di belakang tapi tak masuk dekat rak buku tu. Okey. Katakanlah cikgu tak nak, cikgu rasa okey satu ni mungkin yang buku ini cikgu tak nak letakkan di rak, cikgu nak biar di belakang saja. Okey, cikgu tekan edit. Okey. So cikgu klik pada buku yang cikgu tak nak tu dan remove. Okey, remove ni tak payah takut sebab remove dia bukan delete. Remove dia hanya disimpan balik di belakang. Disimpan di dalam folder, di dalam store. Folder tu saya panggil store lah, senang kita kata kan. So dia tak papar dekat rak buku. Kalau satu hari cikgu rasa nak tambah balik buku tu, macam tadi saya kata kita buat tambah add book. Okey, yang saya remove tadi mana tadi? Apa benda yang saya remove tadi? Okey, cari balik lah. Saya remove yang ni tadi. So saya klik, dia akan masuk balik. So save. Dia masuk balik dekat rak. Okey. Kalau cikgu Dia ada store dia. Dia ada store, dia simpan. Kalau cikgu nak susun rak buku tu, kita boleh susun. Nak susun mana satu duduk depan, yang mana satu dekat belakang. So tekan dekat sequence. Okey, dekat sequence ni. Okey, katakanlah saya nak yang 1, 2, 3 magic ni ada dekat depan. So saya klik sini. Tekan dia left, tekan left, tekan left. Gerak. Ni susunan kita sendirilah. Okey. Sudah okey ni, done je. Yes. So dia akan save. Okey. Okey. Cikgu sendiri nak tengok apa cerita dengan macam mana rak buku tu. Ada ke tak ada ke? Cikgu klik je dekat link tu. Ni kita sendiri nak check kan. Boleh klik dekat link. So boleh nampak. Ni saya punya rak buku. Okey. Cikgu Hani. Okay. Sorry interrupt. Cikgu Nur Husnatika tanya, adakah 20 gig itu termasuk dengan store sekali? Ya. Maknanya 20 gig itu termasuk di store lah. Yang apa store yang kita upload. Ya. Okey. Tadi ada saya teringat siapa tanya cara nak tukar kulit rak buku ni. Cat. Sekarang cat. Tukar warna. Tukar warna. Cat almari saya ni warna macam coklat-coklat. Okey, dekat bawah tu ada gambar baju. Klik pada baju tu. Ni tukar warna dia. Dah tukar warna. Jadi rak warna kuning. Sekejap je kita cat rak tu. Rasa tak nak warna tu, nak tukar warna apa? Warna gelap sikit ke? Jadi macam ni. Okey. Ni dah jadilah rak kita. Contoh tadi saya katakan kita nak sebagai koleksi peribadi, kita nak simpan sesuatu kenangan sebagai buku. Ni macam ni saya buat. Saya punya poster-poster yang saya buat dalam Canva, saya jadikan PDF. Okey, lepas tu saya simpan. Ni poster-poster terkumpul. Okey. Sekali-sekali kita nak buka, senang kita nampak poster-poster kita. Semua koleksi kita simpan dalam rak buku.
Okay, bila penyimpanan macam ni kita sharing kat orang lain pun senanglah dia buka. Dia tak perlu install. Dia tak perlu download dan install. Ni contoh-contoh. Album-album kita nak simpan, boleh juga. Okay. Okay, ini koleksi lah. Lambat nak upload. Okay. Ni semuanya poster-poster Canva yang saya buat. Saya simpan dalam satu file. Okey, ini contohlah. Okey, ada lagi pertanyaan? Ada apa lagi yang tak berjaya ke kat mana ke? Tadi ada cikgu tanya, boleh ke kalau buku cerita nak kongsi? Maknanya boleh. Boleh, Apa boleh. saja asalkan dalam PDF, boleh jadi flipbook. So kalau cikgu-cikgu nak buat PDF ni, kalau kita boleh kongsikan, ada beberapa cara yang mudah. Cara yang paling mudah yang semua orang ada ialah buka Word, lepas tu save gambar dekat dalam Word tu, bagi full Word tu, satu page tu satu page Word tu adalah satu copy of the page tertentu bagi yang kita nak tu. Then dah siap Word tu, kita save dalam Word dulu, kemudian kita save as a PDF. Dan dari PDF tu kita boleh upload ke sini. Ada satu lagi cara kalau nak lebih cantik lagi, ialah kita semua kalau ada akaun MOE, kita boleh dapat Canva Pro. Cikgu-cikgu boleh buka Canva, C-A-N-V-A, dan masuk login guna MOE kita, dan kita boleh edit dekat dalam tu, ada template-template yang menarik, jadi kita boleh letak gambar, kita boleh letak buku cerita yang kita nak kat situ, dan sama juga save as PDF. Jadi bila dah save as PDF, kita boleh buat ikut step yang inilah untuk letakkan di rak buku. Susun sendiri, Teacher Gan tanya, boleh kita susun di kita punya apa tadi, dashboard ke macam mana tadi tu? Kita boleh susun yang mana depan, yang mana belakang. Boleh. Susun dekat ni tadi. Ya, yang mana kita dulu kan dia akan jadi atas lah. Dia tak adalah susun atas bawah tu. Dia cuma akan susun yang mana dulu, yang mana kemudian sahaja kan. Ya. Dekat edit, sequence. Tekan sequence, cikgu bolehlah explore dekat sini. Contohnya yang tadi saya upload perkongsian kita hari ni, file yang saya upload, saya nak jadikan dia first. So, tekan dia akan terus pergi first. Dah okey lah. Cikgu Nur Farahana tanya, background rak tu boleh tak kita tukar dengan gambar lain? Background rak tak boleh sebab ini free. Cat sahaja Ini yang free kan? Sebab ini yang free. Okey, ni rak yang tadi saya buat tu. Okey, ni dah jadi buku. Okey. Perkongsian hari ni. Perkongsian hari ni. Ni. So cikgu-cikgu boleh buka nanti. Sebenarnya perkongsian rak buku saya ni dah ada dekat Padlet yang saya bagi tadi. Kalau cikgu tengok ada Padlet saya bagi. Ni sebenarnya bahan saya. Contoh rak buku Cikgu Hani. Dekat sini saya punya Padlet. So, cikgu klik. Ni lah. So automatic. Cikgu boleh save Padlet tu. Okay. Save link Padlet. Kita boleh tengok hasil-hasil kerja kawan-kawan kita hari ni. Yang saya punya pun ada. Sini cikgu boleh buka rak buku. So kalau cikgu nak study balik perkongsian hari ni, dah ada dalam flipbook dah ni. Ni. Okey, ni semua perkongsian hari ni dah jadi. Okey, cuma saya kena tukar sikit sebab yang ni okey, sebab tadi saya terus je buat dihilang ni sebab saya ada animation. Okey, ni contoh. Okey, so ada lagi ke pertanyaan? Kita tengok ramai dah share ni dekat Padlet tu kan. Ni penuh dah Padlet ni. Puan. Ya. Name dengan date kat atas tu function dia macam mana? Name dengan date yang mana Yang sebelah kanan atas. Yang dekat rak buku. Okey, kejap. Oh, sini. Ini kalau kita nak susun Kalau ini kita nak ikut orders, ikut yang mana dulu. Kita upload yang mana dulu. Okay. Ini sebenarnya pembaca tu sendiri boleh tukar ni.
Okey, pembaca tu dia boleh je nak tengok susunan ni. Macam mana cara dia. Okey ke? Ni banyak dah ni. Ramai dah berkongsi. So bila-bila nanti cikgu boleh tambah-tambah lagi koleksi. Kita boleh buka kat Padlet ni, kita boleh tengok rak-rak buku kawan-kawan kita semua. Kita tengok Cikgu Hani satu dua daripada hasil kawan-kawan kita. Okey, sekejap ni gambar kartun ni. Dia dapat buku sendiri. Ni. Ni daripada siapa tak nampak dia ni. PSS. Ni. SJKC Kumin. Okey, dia ada letak 2 buku cerita ni. Anak Itik yang Hodoh. Okey, kita buka. Okey, so ni ada. Dah ada dah buku cerita dia. Oh, terus ada buku cerita. Saya rasa ni dia premium ke tak ni? Sebab dia boleh tukar background belakang. Kalau yang free ni kita tak boleh tukar. Mungkin ni dah pro dah ni. Okey. Okey, mana lagi? Okey, kita ambil siapa lagi? Boleh. Ni semua yang saya sharing ni. Ada tak yang sendiri? Ni dah ada ni. Rak buku. Ni ada 4. Cikgu Yunus dah tambah tu. Tu. E-book. M Yunus. Dia ada 5 dah ni. Okey. 5 maknanya sehari boleh taruh 5 je kan? Sehari 5. So esok boleh tambah lagi 5. Ni. Dah ada dah ni. Okey. Ni. Ibu cikgu. Siapa tadi? Cikgu Yunus. Cikgu Yunus. Okey. So berjayalah kita hari ni. Yang berjaya buat tu okey, tahniah. Ni Cikgu Wan Suhaiza Wan Sulong. Okey, ada 4. Dia berjaya letak 4. Okey. Cikgu Hani ada banyak slide lagi ke? Dah. Tak ada dah. Okey. Okey, mungkin tadi ada yang cikgu bertanya pasal susunan dekat rak tu. Kalau saya terfikir mungkin soalannya ialah mungkin pada baris pertama tu adalah untuk rak matematik, baris kedua tu adalah untuk rak muzik dan sebagainya, ataupun dia memang akan susun dari atas kiri sampai bawah. Sebab tadi kita ada folder kita kan? Folder. Kita ada folder-folder kita tu. Boleh ke satu folder tu satu baris, ataupun yang mana yang kita nak show sahaja dia akan by default susun dari atas ke bawah? Dia susun kot dari atas ke bawah. Memang by default macam tu lah kalau yang free ni. Dah lah free. Dah lah free macam pula kan. Tapi folder ni tak apa. Dia kita sendiri. Orang tak boleh nampak pun kan. Dia macam store di belakang. Okay. Okay, so setakat ni itu sahaja. Ada apa lagi nak tanya yang tak boleh dapat ke? Cikgu Amin kata boleh daftar ke? Tak. Ni kalau Cikgu Amin dah sertai ini dah kira dah daftar lah ni. Nanti kita akan bagi link untuk sijil Dr. Zarina. Kita akan bagi link untuk sijil terus. Kejap lagi si link sijil terus. Betul-betul. Ada Nur Faizah. Okay, ada apa-apa soalan lagi ke? Ataupun ada soalan-soalan yang saya terlepas ke? Mungkin Cikgu Hani boleh review balik objektif kita tadi. Tercapai tak apa yang kita buat ni? Okey, yang kita nak sharing. Yang ni lah kan? Objektif utama kita. Yang 3 tadi kan? Okey. Kita dah tahu kan untuk keistimewaan dia semua. So boleh rasa seronok kan dapat hasilkan rak buku digital. Excited tak? First saya hari tu hasilkan pun rasa seronok. Setiap hari saya rasa nak upload. Okey. Tujuan kita, pelbagai tujuan tadi kan. Untuk anak-anak kita sendiri pun boleh. Okey. Ni kita dah buat tadi tu. Hands on.
Ada satu soalan kat situ lagi. Mungkin pun Okey. terlepas. Bila kita dah keluar, macam mana nak masuk semula rak buku? Okey. Dah Saya keluar dah jawab kan? tu, saya dah jawab. Oh, dah jawab. Saya dah jawab. Login balik. Login semula dekat Flip HTML5. Betul. Login. Kalau boleh, kalau dah macam tu kita bookmark teruslah. Betul, Flip bookmark. HTML5 kita bookmark terus dekat atas tu, nanti senang kita nak access balik. Oh ya. Tekan tanda star ni kan. Bookmark ni. Anytime nanti bila kita nak buka, cari dekat bookmark je. Okey, tadi ada yang tanya nak nombor telefon Cikgu Hanidah. Saya ada kongsikan grup warna-warni kan PDPR kita. Ini grup yang kita dah buat waktu PDPR hari tu. Saya ada di boleh situ. sertai dekat dalam grup ataupun channel tu. Ada Cikgu Hanidah, ada saya, ada Dr. Zalina. CDL punya perkongsian pun kita banyak share dekat situ juga. Dah tengok ramai dah menderu-deru masuk kat dalam grup ni. Jadi kalau nak tanya nanti boleh tanya je kat dalam tu. Siapa yang sempat jawab. Apa-apa aplikasi yang lain pun nak tanya boleh tanya je kat dalam tu. Kita kongsikan. Betul. Ini yang macam perkongsian yang first dulu saya buat. Jadikan flipbook pun saya masukkan dalam rak buku saya ni. Ni. Kalau nak tengok balik, bila masuk rak buku saya ada semua ni. Boleh check je. Boleh tengok. Ni tentang Blue Card dulu dah jadi rak buku, dah jadi flipbook juga. Okey. So, itu sajalah petang ni perkongsian. Okey, terima kasih. Diucapkan kepada Cikgu Hani, nampaknya ramai yang memberi maklum balas positif. Terima kasih perkongsian yang menarik. Masing-masing rasanya tak sabar nak buat rak buku sendiri, nak simpan. Saya rasa mungkin lebih kepada kita cikgu-cikgu ni nak simpan apa yang kita dah ada setakat sekarang ni kan. Jadi itulah nampaknya satu feedback yang yang memberangsangkan lah dari dalam chat. Lepas tu kita tengok dekat dalam Telegram kita, grup warna-warni ni pun nampaknya menderu-deru, ramai-ramai masuk kat dalam tu. Okey, dan kepada rakan-rakan semua yang berada dalam majlis ilmu kita pada hari ini, kita boleh tengok dekat situ ada pautan untuk kehadiran bagi sesi hands on hari ini, ada dikongsikan oleh CDL founder. Okey, boleh masuk kat dalam tu dan dalam masa 24 jam insya-Allah kita akan tengok saja kita punya sijil dekat dalam email yang kita daftarkan. Kita akan terima sijil terus di situ. Jadi rasanya kita tamat awal agaknya hari ini Dr. Zalina, tapi nampaknya semua seronok. Saya rasa kalau tamat awal sekalipun sampai pukul 4.30 masing-masing duduk lagi depan laptop ni. Nak upload sampai 5 buku hari ni nampaknya sebelum buat tugas-tugas lain. Jadi alhamdulillah sesi ini nampaknya berjaya mencapai objektif. Terima kasih kepada Cikgu Hani, terima kasih kepada Dr. Zalina, terima kasih kepada pihak CDL semuanya yang menyediakan platform ini untuk perkongsian ilmu. Ada 374 participants yang ada hari ini. Nampaknya partisipan pun bertambah dari masa ke masa. Mungkin bila tahu benda ni menarik, masing-masing pun boleh share dekat kawan-kawan sekolah, boleh share dekat social media dan sebagainya, dan kita dapat ramai peserta kita pada hari ini. Baiklah, sesi hari ini juga slide sesi hari ini dikongsikan oleh Cikgu Hani pada Padlet, dan mungkin kejap lagi kita akan lagi sekali hantar Padlet tu ke dalam grup warna-warni PDPR. Kemudian selain daripada itu boleh juga kita boleh tengok Padlet ni, kita boleh tengok nota yang ada pada hari ini, nota-nota yang ada pada sebelum-sebelum ni, dan juga sesi kita pada hari ini dirakam dan disimpan di dalam portal connecting.learning, yang mana portal tersebut juga boleh dilanggan secara percuma, yang disertai nampaknya oleh guru-guru seluruh Malaysia dalam di bawah satu payung, itu perkongsian ilmu yang menghubungkan di antara guru-guru yang ada di seluruh Malaysia untuk membangunkan murid-murid yang ada di sekeliling kita. Baiklah, saya rasa itu saja perkongsian, itu saja sesi kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Pautan rakaman juga telah dikongsikan di dalam ruangan chat. Jadi
kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya serahkan semula kepada Dr. Zalina. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Assalamualaikum. Ambil gambar dulu tak, Un? Oh, nak ambil gambar dulu? Ya. Okey, boleh ambil gambar. Kalau boleh buka kamera. Cikgu Hani masuk dia ambil gambar last. Okey, buka kamera Sesi cikgu. akhir kita mesti ambil gambar dulu. Itu untuk koleksi. Okey. Ramai kawan-kawan kita ada ni. Ya. Siapa nak ambil? Siapa nak ambil tu soalan tu? Anida? Okey, minta jangan tulis apa-apa dekat chat dulu. Sebab nanti ada kawan kita yang dekat bawah dekat chat tu terlindung muka dia. Bila chat tu keluar, jangan pop up, jangan tulis apa-apa dekat chat. Kita tangkap gambar dulu. Okey. 1, 2, saya ambil lah ni. 1, 2, 3. Okey. Sekejap, page yang seterusnya. Okey, 1, 2, 3. Save dulu. Okey, page yang seterusnya. 1, 2, 3. Alright. Jaya. Oh, makin ramai buka kamera. 1, 2. Buka balik kamera. 1, 2, 3. Okey. Nasiblah siapa yang dapat masuk ni. Okey, yang lain-lain nampaknya tak buka kamera. Tak apa. Terima kasih banyak. Cikgu, saya serahkan semula pada Dr. Zalina. Silakan Doktor. Baik, terima kasih Cikgu Bun, Cikgu Hadi Salihin atas tugasan menjadi moderator sepanjang sesi perkongsian kita pada petang ini, dan jutaan terima kasih kepada Cikgu Nurhanidah binti Mansor dengan perkongsian yang menarik bagaimana kita nak buat e-library kita. Sekarang ni orang dah tak apa-apa nak pergi library sebab kita dah boleh buat sendiri. Jadi saya rasa perkongsian tadi tu saya pun banyak belajar. Dari masa buat dry run pun saya dah cuba buat dan semakin faham. Dan kalau untuk guru-guru yang sekolah rendah sebenarnya sangat menarik sebab murid suka kan tengok gambar-gambar, sangat atraktif bagi mereka dan lebih mudah untuk mereka memahaminya. Dan saya kira perkongsian hari ini juga menambah ilmu pada kita. Mungkin tidak pada subjek-subjek mata pelajaran yang kita ajar, tetapi bagaimana kita nak kumpulkan bahan-bahan pengajaran dalam satu koleksi. Bukan itu saja, rupanya gambar-gambar kita dengan keluarga pun kita boleh buat dalam bentuk flip ni tadi kan, jadikan dia buku. Sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada para peserta yang hadir. Jangan lupa sila daftar kehadiran sekarang sebab kita buka sampai pukul 5.30 saja. Lepas tu kita tutup. Saya dapati ada beberapa siri yang nanti kita tak terlupa isi. Ataupun dah terkeluar tu kita maafkanlah. Tapi kalau boleh sekarang ni kita masuk link tersebut yang telah dipaparkan oleh urus setia. Jadi kita akan dapat, saya ingat tak sampai 24 jam Cikgu Bun, kejap je lagi kita dah dapat dalam email sijil kita terus. Ya, dah boleh kita daftar dalam SPL KPM kita. Baik cikgu-cikgu, untuk minggu depan insya-Allah kita akan jumpa lagi dengan tajuk yang lebih menarik juga, iaitu menghasilkan video flick, kita panggil apa? Menghasilkan video flex clip. Ini akan disampaikan oleh Cikgu Sarimah binti Baharam. Kita dah ada poster untuk minggu depan ni. Ini kita wawarkan dulu, kita promosikan dulu pada hari ini. Jadi untuk minggu depan, jangan ketinggalan. Siapa-siapa yang boleh sebar luaskan pada rakan-rakan lain, insya-Allah kita akan belajar bagaimana nak buat video ini pula. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih sekali lagi pada semua. Salam hormat. Selamat berhujung minggu dan Assalamualaikum. Okay, terima kasih semua. Mohon maaf apa sahaja. Jumpa lagi.